Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Zulki bin Man, GB 03492. Pada hari ini akan membentangkan satu tugasan, iaitu ulasan video berkaitan dengan pandangan Dr. Kasim Ahmad terhadap hadis sebagai sumber kedua dalam hukum Islam. Baik, sebagaimana kita sudah maklum bahawasanya hadis ini merupakan sumber kedua rujukan di dalam Islam selepas Al-Quranul Karim. Ianya wajib diimani oleh setiap umat Islam, dan mengingkarinya merupakan suatu yang tidak patut berlaku di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi berdasarkan maksud ayat ini, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri, yakni pemerintah di kalangan kamu. Jika kamu berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagi kamu. Berdasarkan apa yang kita tonton melalui video yang berkaitan, ianya merupakan satu yang jelas bertentangan dengan kehendak Islam. Beliau, yakni Dr. Kasim Ahmad ini, ataupun Pak Kasim, dengan jelas mendabik dada dan berkeras dengan fahaman beliau tentang kedudukan hadis sebagai sumber yang perlu ditolak dan tidak perlu diterima sebagai sumber hukum. Beliau juga dengan berani mempertikaikan syahadah, yakni syahadah yang kedua, Muhammad Rasulullah. Sedangkan mengucap dua kalimah syahadah ini merupakan rukun Islam yang pertama bagi setiap orang Islam. Mempertikaikan syahadah ini boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Di samping itu juga beliau dengan terang-terangan menghina ulama, dengan mempertikaikan kredibiliti ulama, menyamakan ulama sebagai kasta pedri. Sedangkan ulama inilah merupakan golongan yang menyampaikan hadis-hadis yang menjadi pewaris kepada para nabi. Jadi bagi beliau Al-Quran merupakan sumber hukum yang telah lengkap, dan tidak perlu dibawa sumber lain untuk menjelaskannya. Segala-galanya telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Beliau mengaku bahawa umat Islam berpegang kepada kitab yang sama, yakni Al-Quranul Karim. Namun dalam usaha memahami Al-Quran ini adalah mengikut cara yang tersendiri. Itu pandangan Dr. Kasim. Masing-masing akan bertanggungjawab di hadapan Allah terhadap apa yang difahami daripada Al-Quran ini. Kerana pandangan itulah beliau menolak hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi, kerana penjelasan yang dibawa melalui hadis itu tidak selari dengan apa yang difahami oleh beliau. Beliau juga bersetuju bahawa agama-agama dan kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu juga berperanan membawa agama Allah, agama yang satu, bersesuaian pada zaman masing-masing. Namun setelah diutuskan, pandangan beliau, setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW, maka turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini beliau mentafsirkan bahawa setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW ini, maka Al-Quran itu telah lengkap, dan sempurna, sudah tidak perlu ditambah tokoh lagi, walaupun dengan hadis dan sebagainya. Itulah ajaran yang benar katanya, dan yang sepatutnya dianuti oleh umat Islam.
Di sini jelas menunjukkan bahawa beliau salah dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, ya. Beliau mentafsirkan semula ayat Al-Quran berdasarkan logik akal, ya, dan tidak boleh diterima. Ini tidak boleh diterima kerana penafsiran Al-Quran memerlukan disiplin ilmu yang tersendiri. Baik. Jadi Dr. Kasim ini merupakan seorang pemikir, ya, ahli falsafah, ahli akademik, dan juga bekas ahli politik, ya. Namun beliau telah menempa nama, ya, sebagai pencetus kontroversi, ya, sehingga beliau dilabelkan sebagai pelopor anti hadis di Malaysia. Bahkan Majlis Fatwa telah menjelaskan bahawa beliau dan para pengikutnya telah murtad kerana fahaman yang dibawa oleh golongan tersebut adalah sesat, menyeleweng dan menjadi ancaman kepada ketenteraman awam, khususnya umat Islam di negara ini. Wallahu a'lam. Sekian sahaja pembentangan ataupun ulasan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.